boleh kita arasan macam tu, pastinya mereka telah lakukan. Okey. Jadi itulah, ini yang kita nak kata kaedah kita, ya. Maka begitulah segala benda-benda, bentuk-bentuk baru, ya. Kalau solat berjemaah, lepas solat, yang ni mungkin kantoi sikit lah, gagal sikit. Kalau alhamdulillah, kalau dua contoh tadi, alhamdulillah umat Islam sepanjang 1400 tahun ni tak buat. Tak ada yang nak solat rawatib berjemaah, tak ada yang nak pandai-pandai buat azan sebelum hari raya, solat raya. Alhamdulillah, mereka ni selamat. Tapi dalam contoh yang ketiga ni mungkin gagal sikit. Gagal banyak lah. Lepas solat, kita buat doa ramai-ramai. Boleh? Kalau kat masjid-masjid mungkin dia kata itu wajib tu. Kan? Kerana buktinya mereka tak pernah tinggalkan doa berjemaah, berzikir secara berjemaah, kan? Sedangkan kalau kita tanya dia, dari mana datang ni? Bukankah para sahabat generasi salafus soleh dulu tak pernah buat? Rasulullah sendiri tak pernah buat doa beramai-ramai berjemaah. Al-Fatihah. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Rasulullah tak pernah buat lepas solat. Ya. Kita belajar solat dari siapa? Rasulullah. Malah dalam hadis jelas mengatakan, solatlah seperti mana aku solat. Termasuklah dalam benda-benda sebelum solat atau selepas solat, kita kena ikut cara Rasulullah juga. Tapi kita lihat masyarakat kita lepas solat doa secara berjemaah. Kita akan tanya dia, dari mana datang ni? Di sini mereka gagal kerana mereka menjawab, itu kan baik. Sedangkan begitu juga dengan azan untuk hari raya, bukankah itu baik? Begitu juga dengan solat rawatib berjemaah, bukankah itu baik? Maka kita nak katakan bahawa ini yang kita nak buat kesimpulan, bahawa benda yang baik bukan apa yang dibaikkan oleh akal kita. Benda yang baik dalam Islam, dalam agama, dalam syariat, dalam syarak adalah apa yang dibaikkan oleh Al-Quran dan hadis. Mana yang Al-Quran dan hadis kata buat, maka itulah benda yang baik. Mana yang Al-Quran dan hadis kata jangan buat, maka itulah benda yang tak baik. Ya. Baik. Saya rasa kalau ada soalan pertanyaan. Ustaz, ada sekarang beberapa isu tentang perkara yang boleh kata syubhat, dan ada juga di sahabat-sahabat saya yang tidak faham. Diorang ingin tahu hukum sebenar marhaban. Macam mana Ustaz? Apakah ianya dibolehkan dalam Islam, dan apa marhaban itu sendiri, apa benda? Soalan yang kedua tu saya pun nak jelaskan. Persoalan pertamanya adalah adakah marhaban tu dibolehkan. Soalan keduanya, apa tu marhaban? Soalan yang kedua ni saya nak jawab pun susah, sebab sendiri pun tak pernah buat. Tapi secara ringkasnya, apa yang kita nak katakan bahawa kita kan dah ada kaedah kita dah. Ya. Kalau kita nak melakukan satu ibadah, tak kira apa juga marhaban misalnya. Ya, apa jugalah, marhaban ke, ahlan wa sahlan ke, sebelum kita nak buat, apa yang kita kena tanya? Mestilah kita akan tanya apa dalil dia. Masakan kita nak buat satu benda ibadah untuk dapat pahala, untuk masuk syurga, tanpa ada dalil? Ya. Kalau dalam Al-Quran tak ada, dalam sunnah tak ada mengajar kita dalil apa marhaban ni. Tapi kita kata benda ni kan baik, marhaban. Ia adalah ibaratnya zikir, salawat dan sebagainya. Benda ni kan baik. Kita akan kata, kalau bendanya baik, pastinya telah diajar oleh Rasulullah dan telah dilakukan oleh para sahabat, termasuklah para salafus salih. Kalau benda tu baik, ya. Kerana tidaklah benda yang baik yang kita tahu melainkan daripada Rasulullah. Ya, ada benda yang baik yang kita tahu yang tidak diajar oleh Rasulullah. Kalau ada yang kata macam tu, dia telah mendustakan Rasulullah.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidaklah suatu yang menghampirkan kamu kepada neraka, kepada syurga, melainkan aku telah suruh kamu buat untuk masuk syurga. Dan tidaklah sesuatu yang menjauhkan kamu daripada neraka, ya, ataupun menghampirkan kamu kepada neraka, melainkan aku telah larang kamu. Ya. Maknanya segala yang nak untuk kita nak masuk syurga dan selamat daripada api neraka telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tanggungjawab dia. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasulullah, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Itu perintah Allah. Itu tanggungjawab Rasulullah. Maka baginda Rasulullah dengan amanah telah menyampaikan segala yang telah diamanahkan kepada baginda. Baginda telah sampaikan segala syaraknya. Maka kerana itulah turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Agama Islam telah sempurna. Maka tidak ada tambahan-tambahan lagi. Maka kalau adanya orang yang nak menambah-nambahkan lagi, ya, nak buat satu ibadah yang baru, solat fardu 5 waktu, kita tambah satu lagi. Okey tu. Kita buat solat fardu 6 waktu. Benda tu kan baik. Solat syekh. Rakaat, ada rakaat, ada baca Al-Fatihah, ada baca zikir, ada rukuk, ada sujud. Itu baik. Kita katakan tidak. Apa yang baik, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah. Selain daripada itu, sama sekali dia bukan baik, tetapi dia adalah satu kesesatan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda seperti mana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang bukan yang kami lakukan, ya, maka dia adalah tertolak. Mana yang Rasulullah tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, tiba kita nak buat, hadis Rasulullah kata apa, maka dia adalah tertolak. Benda tu sia-sia. Kalau bukan, mendapat bala, mendapat dosa. Benda yang sia-sia, benda yang membawa dosa. Kenapa kita nak buat? Ya. Kita apabila kita membuat satu tambahan dalam agama, seolah-olah kita menganggap bahawa agama ni tak sempurna lagi. Perlukan kepada tambahan-tambahan. Solat fardu 5 waktu tak cukup, tak sempurna. Kita nak tambahkan lagi. Zikir-zikir tak cukup. Kita nak buat zikir-zikir lagi. Kita nak buat zikir tahlil lah. Ya, kita nak buat zikir lepas solat lah. Seolah-olah zikir yang dalam solat tu tak cukup. Seolah-olah doa yang kita dah buat dalam solat tak cukup. Kita nak kena tambahkan lagi doa lepas solat misalnya lah. Dan berbagai-bagai, ya, amalan-amalan tambahan yang dilakukan, ya. Sedangkan dalam hadis mengatakan dia adalah tertolak, ya. Jadi persoalan marhaban, siapa boleh cerita sikit apa tu marhaban? Saya rasa saya boleh ringkaskan lah. Kalau tak betul, betulkan lah. Dia adalah ibarat zikir dan salawat, ya. Kita katakan bahawa sebagaimana solat kita kena lakukan ikut cara Rasulullah. Apabila kita nak berzikir pun kita kena ikut cara Rasulullah. Apabila kita nak salawat pun kena ikut cara Rasulullah. Tak boleh sama sekali kita nak salawat ikut cara lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu cara salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Kita nak tukar sikit boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Iskandar wa ala Thaqib. Boleh? Tak boleh. Ya. Maka bagaimana salawat itu diajar, begitulah kita lakukan, tanpa penambahan ataupun pengurangan. Maka begitulah halnya dengan marhaban. Kalau nak zikir, ikut cara zikir yang telah diajar, ya. Kalau nak salawat, ikut cara yang telah diajar, ya. Bagaimanakah kecintaan dan kebencian pada saudara se-Islam yang berada dalam kelompok lain seperti ikhwan muslimin, ya. Ya, ini satu soalan yang ya, perlu, ya, bagaimana kita berdepan dengan, ya, umat Islam yang berselisih dengan kita, sama ada dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fiqh dan sebagainya, ya. Kita katakan bahawa selama mana mereka masih lagi Islam, mereka ada hak-hak Islam yang kita perlu tunaikan, ya. Ada hak-hak Islam kita, dia masih lagi saudara se-Islam kita, ya.
Dengan erti kata lain, kita sama sekali tidak boleh menolak dia sepenuhnya, kerana itu hanya layak bagi orang yang kafir. Jangan sekali-kali ada orang yang nak buat bid'ah sikit, awak ni kafir Syekh. Jangan. Kamu ni buat marhaban, kamu ni kafir. Jangan. Kamu ikhwan muslimin kafir. Jangan. Itu bukan juga cara kita. Ya, kerana agama Islam ni adalah satu agama rahmat. Ya, bukan satu agama azab. Ya. Maka kalau dia masih lagi dalam Islam, kita berkewajipan untuk menasihat dia, mengajak dia kembali ke pangkal jalan. Kerana apa? Kerana kita masih lagi sayang dia. Bukan kita sayang bid'ah dia, bukan kita sayang syirik dia, bukan kita sayang benda-benda maksiat yang dibuat. Tak. Kerana kita sayang dia dari segi dia masih lagi saudara se-Islam kita. Ya. Maka kita memberi salam kepada dia, ya, kita menghadiri undangan dia, semuanya untuk menunaikan tanggungjawab kita sesama saudara Islam. Ya. Begitu juga kalau dia mati, kita hadiri dia punya solat, ya, kita sembahyangkan jenazah dia kerana dia masih lagi Islam. Ya. Kecuali dalam keadaan yang tertentu di mana kita melihat bahawa kalau kita pulaukan dia ada faedah, maka di situ kita akan pulaukan dia. Kita tak salam dia. Kalau kita tengok kita jumpa dia, kita tak senyum kat dia, masang dia. Ya. Dengan syarat, itu maknanya pulau, hajar. Dengan syarat ada faedahnya, di mana akan membuatkan dia sedar. Apa salah itu, tak salah, aku bagi dia salah, dia jawab. Dia sedar, dia timbul keinsafan. Aku buat salah ke? Oh, sebab hari tu aku buat marhaban.